صوم يوم العيد وكذا التشريك في الجديد dan tidak sah berpuasa pada hari raya, dan begitu juga tidak sah berpuasa pada hari-hari tasyrik. والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره. Masalah pengsan, walaupun seketika dia ada terjaga, maka sah. والثاني يضر مطلقا والثالث لا يضر إذا أفاق أول النهار. وفي الروضة وأصلا لو شرب دواء ليلا فزال عقله نهارا. ففي التهذيب إن قلنا لا يصح الصوم في الإغماء فهنا أولى، وإلا فوجهان والأصح أنه لا يصح لأنه بفعله. ولو شرب المسكر ليلا وبقي سكره جميع النهار لزمه القضاء، وإن صح في بعضه فهو كالإغماء في بعض النهار قاله في التتمة. Mabuk lain. Lagi? Seterusnya. Bila dikatakan syarat puasa Islam akal, naqa' al-haid wan nifas, kalau perkara ini datang di tengah puasa, dia sedang puasa kemudian jadi gila, maka maknanya puasa dia batal. Sebab syaratnya hendaklah berakal sepanjang siang. Kalau ada sahaja mana-mana waktu yang dia tidak berakal, maka puasa dia tak sah. Haid kan, datang je haid, batal, walaupun minit terakhir daripada siang tersebut. Na'udzubillah, dia murtad pun sama. Kemudian khilaf ini berlaku dalam dua masalah, tidur dengan pengsan. Muktamadnya dua-dua tak membatalkan. Kalau tidur walaupun tak terjaga, kalau pengsan syaratnya mesti kena terjaga walaupun seketika. Walaupun seketika. Kalau macam wala yasihu saumul Eid, baca. Pendapat jebat jadi. Jadi macam mazhab Hanafi, muktamad dia puasa pada hari tasyrik tak haram. Mazhab Syafi'i, qaul qadim Imam Syafi'i, puasa pada hari tasyrik juga tidak haram. Dalil qaul jadid li'annahu sallallahu alaihi wasallam naha an siyamiha. Allahu akbar. Fi hadits Muslim inna ayyamu uklin wa syurbin wa dzikrullahi azza wa jalla. وفي القديم يجوز للمتمتع العادم الهدي صومه عن الثلاثة الواجبة في الحج، لما روى البخاري عن عائشة وابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريع أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدية. kata Imam Nawawi, وهذا القديم هو الراجح دليلا، أي نظرا إلى أن المراد لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maksudnya atas qaul qadim pun, atas qaul qadim yang boleh puasa hari tasyrik ni adalah mutamatti', yang nak bayar dam tamattu' puasa 10 hari. Bukan mutlak, bukan mutlak boleh. Bukan mutlak boleh, bahkan yang dibolehkan adalah al-mutamatti' al-adim al-hadi. Baca.
Man sama yawm syakki faqad asa Abul Qasim. Tidak halal. Tidak halal berpuasa sunat pada hari Syak tanpa sebab. Kalau samahu lam yasihha bil asal. Dia berpuasa juga, maka puasa tersebut tidak sah pendapat yang asal. Tidak sah. La ilaha illallah. Kemudian Walahu sawmuhu lil qada'i wan nadr. Dan harus dia berpuasa pada hari Syak tersebut untuk puasa qada dan jadi hari Syak boleh puasa qada, boleh puasa nazar, boleh puasa kafarah. Lagi? wakala law wafaqa 'adatan tatawwu'in. Begitu juga kalau puasa tersebut menepati hari Syak tersebut menepati adat tatawwu'. Contohnya dia puasa Isnin Khamis, maka kebetulan hari Syak itu berlaku pada hari Isnin ataupun Khamis, falahu sawmuhu tatawwu'an. Nabi SAW bersabda, la tuqaddimu ramadana bisawmi yawmin aw yawmaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasumuhu. La taqaddamu, bukan la tuqaddimu, la taqaddamu Ramadan. Bahwa yaumul thalathina min Sya'bana idza tahaddatha an-nasu bil-Idi. Hari Syak tersebut ialah hari ke-30 Sya'ban, bila orang ramai mula bercakap-cakap tentang Melihat anak bulan. au syahida biha sibyan au abidun au fasaqatu. Dan ataupun menyaksikan anak bulan tersebut oleh kanak-kanak, hamba ataupun orang fasik. Okey. Alaysa itfaqul ghaibi bisyartin. Jadi sebelum kita pergi pada ibarat seterusnya, cuba fahami apakah yang dimaksudkan dengan hari Syak. Hari Syak adalah hari ke-30 Sya'ban. Apabila orang ramai bercakap-cakap bahawasanya anak bulan itu dilihat malam tadi, sedangkan langit pada ketika itu cerah. Walam yashhad biha ahadun. Maksudnya bercakap-cakap je. Tapi tak ada siapa pun yang menjadi saksi bahawasanya dia tengok. Hanya sebagai kabar angin ataupun gosip liar. Ataupun yang menyaksikan bahawasanya nampak anak bulan tu adil riwayah. Syahida biya sibyan, abid, fasaqah ataupun fasik, bukan adil riwayah. Wazunna sidquhum. Wazunna. Dia yang musyak ni adalah satu, orang cakap sahaja bahawasanya malam tadi hari ini puasa, tapi tak ada seorang pun yang datang kepada qadhi dan menyaksikan bahawasanya dia nampak anak bulan, ataupun datang kepada qadhi. Tetapi yang datang kepada qadhi itu bukanlah adil syahadah. Dia datang kepada qadhi, dia bagi tahu nampak anak bulan. Yang datang tu sabi ataupun niswah ataupun fasaqah. Maka tidak cukup untuk sabitkan hari 30 itu Ramadan, dan kalau puasa dia panggil hari Syak. Baca. Walaisa Laisa itfaqul ghaibi bisyartin.
lagi. Walaisa itbaqul ghaimi. boleh menyamakan. Tak boleh menyamakan. Tengok terjemah ke ni? Sekali lagi, walaisa. Tak boleh kiaskan. Begini. Hmm. Apa? Syak tidak. Tidaklah mendung yang menutupi langit. Ha, Tidaklah mendung yang menutupi langit itu dikira syak. tidak dikira hari Syak. Bal yakunu min Sya'ban. Lima taqaddama fil hadith fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30. Lagi? Barisan itu takjil fitri ada tamrin. Dan sunat memperkirakan iftar dengan pertama. Ila famain. Jadi tidak ada tamar ke kena air. Takbir sahuri malam yapak fi syakir. Dan sunat melewatkan sahur selagi tidak menjatuhkan dalam syak. Kalau jatuh dalam syak, maka afdalnya tidak bersahur dan tidak berbuka. Bukan, tidak bersahur. Tarku ay tarkus sahur. Kerana kalau dia buka puasa dalam keadaan syak, tak sah dia punya puasa dia. Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila salah
wa kana qadru ma bainahuma 50 ayatan. Tasahharu walau bi jur'ati ma. Lagi? Duduk. Sebab ada khilaf. Ada ulama kata tak sah puasa kalau masuk waktu subuh masih lagi tak mandi. Disunatkan untuk dia tidak berbekam. Kerana berbekam, sama ada bekam kepala ataupun badan, melemahkan badan. Termasuk juga menderma darah kalau tak ada hajat yang mendesak. Maka hukumnya makruh. Wal qublah binaan fi man tuharriku syahwatuhu ala itlaqil muharrar karahatu al-munsarif ila karahati tansih. Maksudnya kalau kita ambil pandangan Imam Rafi'i yang mengatakan dia makruh tanzih, maka meninggalkannya sunat. Atas qaul Imam Nawawi yang mengatakan makruh tahrimi, meninggalkannya dimakannya wajib. Faham? Merasa makanan macam kemudian baca doa. Afdalnya baca lepas berbuka. Allahumma laka sumtu. Sebagai ulama kata sama je, sebelum dengan selepas sama. Jadi mereka yang mengatakan doa ini dibaca selepas berbuka berdasarkan hadis yang berbunyi kana idza aftara. Apabila baginda telah berbuka, maka Nabi membaca doa yang disebutkan tadi. Baca. Banyak sedekah. Nabi adalah orang yang sangat pemurah. Tetapi waktu yang Nabi paling pemurah seperti angin yang bertiup dengan kuat adalah pada bulan Ramadan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan. Inna Jibrila kana yalqahu fi kulli sanah fi Ramadan hatta yansalikha faya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Quran wa kana yalqahu fi kulli lailah annahu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Okey, seterusnya. Seterusnya. Syarat wajib puasa bulan Ramadan. Baca. Berakal baligh.
berakal baligh, wajib puasa bulan Ramadan. Kemudian seterusnya, wa yataqatu, mampu. Jadi orang yang tak mampu puasa, dia tidak wajib puasa. Faham? Apa maksudnya? Orang yang mampu puasa dia tak orang yang tidak mampu puasa dengan sebab apa? Baca dalam syarah. Fala yajibu ala Jadi orang yang mana tak mampu puasa dengan sebab sakit yang tak diharap sembuh ataupun kerana terlalu tua, dia ini memang tak wajib puasa. Faham? Tak wajib puasa dan tak wajib qada. Maksudnya bulan Ramadan tersebut tak ada kewajipan puasa untuk dia. Diangkat terus. Kewajipan untuk dia hanyalah apa? Membayar fidyah sahaja. Baca. Wa yu'maru bihi. Kanak-kanak apabila dia umur 7 tahun, apabila dia mampu. Dalam syarah Muhazzab tulis wa yudrabu ala tarkihi li 'ashrin. Kalau kanak-kanak tu dah umur 10 tahun, maka dia akan dipukul. Yajibu 'ala al-wali an ya'murahu wa yadribahu 'ala tarki. Thumma qala wa la yasihhu shaumuhu illa bi niyyati min al-lail. Walaupun hukum puasa budak tu sunat, tapi dia mesti niat waktu malam. Kemudian Jadi tengok sikit masalah sakit ni. Baca syarah. Jadi yang dikatakan sakit-sakit tu adalah sakit yang membolehkan tayamum. Maksudnya kalau dia puasa, dia akan bertambah sakit. Puasa dia akan jadi mati ke. Summal marad, baca. Mutbiqan. Jadi sakit ni dia ada sakit sepanjang waktu. Mutbiq sepanjang waktu. Dia menutup semua waktu. Maksudnya sepanjang waktu. Jadi orang yang mana malam pun sakit, sebelum subuh pun sakit, lepas subuh pun sakit, maka dia tak perlu niat waktu malam. Tapi kalau dia sekejap sakit, sekejap tak sakit, tak tentu, maka dia wajib berniat waktu malam. Wa in kana yahummu wa yanqati'. Kalau waktu nak mula puasa tu, maksudnya mula daripada subuh tu, sakit tu dah ada. Masa sebelum subuh dah sakit dah, maka dia tak wajib niat sebelum subuh tadi. Wa illa jadi dalam mazhab Syafi'i macam ni, dia tak boleh orang sakit ni terus tak niat puasa. Dia niat puasa waktu malam wajib. Sebab bulan Ramadan wajib niat puasa waktu malam. Apabila kita tak niat puasa waktu malam, mengakibatkan puasa kita tak sah. Jadi perbuatan niat waktu malam itu wajib. Jadi oleh kerana dia tak pasti adakah waktu siang itu dia akan sakit berterusan ataupun macam mana, dia niat dulu waktu malam, kemudian dia puasa pada waktu pagi. Bila dia dah perlu untuk makan, barulah dia berbuka. Itu cara yang betul. Bukan daripada awal lagi terus
meninggalkan puasa dalam keadaan dia boleh je puasa setengah hari. Jadi kalau dia boleh puasa setengah hari, wajib puasa setengah hari. Faham? Baca. Musafir sudah mubah. Kemudian dia pagi dalam keadaan puasa, boleh. Maksudnya sakit tu datang tengah hari, boleh tak buka? Boleh. Tapi Tapi kalau pada waktu pagi dia belum musafir, dia hanya musafir selepas itu, di tengah siang, di tengah-tengah siang, maka tak boleh. Faham? Jadi orang yang boleh tak puasa kerana musafir ni, dia sebelum subuh sudah bermusafir. Dia bukan dia tolak pagi, on the way dia kata kita buka. Tak boleh. Faham? Jadi kalau dia tak nak puasa masa musafir, dia kena keluar pagi, sebelum subuh keluar dari tempat dia, barulah dia tak boleh, dia tidak wajib berpuasa, maknanya dia boleh berbuka. Shaimain. Pada waktu pagi orang musafir dengan orang sakit ni dipuasa. Kemudian boleh, tak ada masalah. Dia tahan juga diri dia, dia puasa kat walaupun sakit. Dia tak ambil rukhsah tu daripada awal pagi, dia ambil kat tengah. Boleh tak? Boleh. Ataupun dia musafir, dia puasa, dia ingat nak puasa walaupun musafir, kemudian dia nak buka kat tengah tu, boleh. Faham? Sebab apa? Mudah je. Seperti mana dia boleh tak puasa daripada awal pagi, tak puasa daripada awal, maka dia juga boleh membatalkan puasa di tengahnya. Kemudian, tapi kalau dia ni puasa dalam keadaan musafir sampai dia kat destinasi rumah dia, masa dia musafir on the way dia tak buka, sampai rumah pun dia masih belum buka, boleh tak dia buka kat rumah? Tak boleh. Faham? Kalau dia nak buka on the way tadi, kalau dah sampai dah jadi mukim, tak boleh buka. Ataupun dia ni sakit, masa dia sakit dia tak buka, kemudian dia sembuh, di tengah hari sembuh, dia kata aku nak ambil rukhsah yang pagi tadi punya, bukan sekarang tak ada rukhsah. Pagi tadi dia sakit, boleh tak? Tak boleh. Sekarang dah tak sakit, tak boleh lah dia dia ambil rukhsah tersebut. Rukhsah tersebut hanya boleh diambil ketika sedang musafir ataupun ketika sedang sakit. Qadaya faman kana minkum maridan aw ala safar iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian ini semua kena qada. Orang haid jelas, orang yang buka puasa bila uzrin, tanpa uzur, dan juga orang yang tak niat. Ini semua kita belajar dalam Safinatun Najah. Orang-orang yang mana dia wajib imsak. Siapa yang wajib imsak? Al-muftir bila uzur, dia buka puasa tanpa uzur, wajib imsak. Wajib imsak, wajib qada. Orang yang mana terlupa nak niat waktu malam, sengaja, dia tak meniat sengaja ataupun tidak, maka wajib imsak dan wajib qada. Jadi wajib qada puasa yang ditinggalkan kerana pengsan. Pengsan macam mana? Pengsan sepanjang-panjang hari, daripada sebelum subuh sampai buka puasa. Dia tak sedar. Dia beza dengan semayang. Kalau dia sebelum asar dia pengsan sampai lepas maghrib pengsan, dia tak wajib qada semayang asar sebut. Jadi irmak dengan puasa dengan semayang beza. Kemudian murtad, macam biasalah, macam zakat pun, bila dia masuk Islam balik, dia wajib qada puasa yang dia tak buat masa dia murtad. Kemudian jelas. Kemudian Sabi tak perlu qada.
Orang gila pun tak perlu qada. Tapi yang kata orang gila tak perlu qada ni adalah gila yang bukan mutaaddi. Kalau dia makan ubat sampai jadi gila, itu dipanggil mutaaddi, kena qada. Seterusnya macam semayang juga. Dia tengah-tengah hari, dia puasa daripada pagi, tengah hari dia baligh. Maka adakah dia boleh mengambil rukhsah pagi tadi, iaitu dia pagi tadi dia sabi, boleh buka? Tak boleh. Bila dah baligh, maknanya kena habiskan puasa. Dan puasa tu adakah kena qada? Tak perlu. Muqabil kata perlu juga qada, sebab dia puasa separuh hari dalam keadaan naqis, iaitu sabi, separuh hari lagi dalam keadaan sempurna. Jadi dia nak biar puasa dia daripada pagi sampai petang adalah baligh, maka qada. Dhaif. Baca. Dia baligh tak puasa. Dia baligh, dia sabi pagi tu memang dia tak puasa. Lepas tu tengah hari dia baligh. Ataupun orang gila memanglah tak puasa, tengah hari dia sedar. Pagi dia kafir, tengah hari dia masuk Islam. Adakah puasa pada hari itu dia wajib qada? Tak perlu. Fala qada'a alaihim fil asah. Kemudian, adakah dia diwajibkan imsak? La yalzamuhum imsaku baqiyati an-nahar fil asah. Disunatkan saja dia imsak. Wala yalzamuhum imsaku baqiyati an-nahari fil asah bina'an ala adami luzumil qada. Kemudian, jadi imsak ni wajib atas siapa? Pertama, jelas. Kemudian kena wajib imsak. Lagi? Maksudnya pagi itu dia musafir, dia tak puasa lah tengah hari sampai dah rumah dia. Jadi daripada tengah hari sampai petang, dia wajib ke imsak? Tak wajib. Orang sakit tengah hari dah sembuh, wajib ke imsak? Tak wajib. La yalzamuhum al-imsak lakin yustahabu li hurmatil waqti. Kalau dia tak nak ambil imsak, fa in akala falyukhfiyahu. Dia sembunyikan. Faham tak? Jadi disunatkan orang yang mana ada uzur, tapi orang tak tahu apa uzur dia, supaya dia sembunyikan makan. Dia sama macam sembahyang Jumaat kita belajar. Orang tak tahu mereka ni musafir. Jadi waktu orang kumpul nak sembahyang Jumaat, dia sembahyang Zuhur ataupun duduk kat luar jadi security. Contohnya. Dia orang sangka buruk lah. Ni apa ni, tak sembahyang Jumaat ni. Contoh. Tapi security minggu ni sembahyang Jumaat, lepas tak sembahyang. Dia lepas sembahyang saya tanya, kenapa security tak sembahyang Jumaat? Bahagia aja duduk kat kursi tu. Memang diputuskan security tak sembahyang Jumaat. Dia kata dia orang musafir. Maksudnya mesyuarat putuskan siapa yang baru sampai jadi security. Okey lah. Tengok dulu. Baru sampai tu nak duduk sini berapa hari kan. Jadi kita andaikan dia duduk sekejap tu. Tak apalah kalau macam tu. Tapi kalau tak adalah apa-apa keperluan pun untuk tunggu dekat pagar waktu orang tengah semayang, semayang je lah Jumaat. Nampaknya tak ada keperluan pun. Orang dah semua dah datang, tunggu apa lagi kat pagar? Tak ada apa keperluan, semayang Jumaat je. Walaupun kita musafir, boleh tidak semayang Jumaat. Lagi? Adapun macam sama juga perempuan. Macam kita punya budaya kita, walaupun dia uzur ke apa ke, tak ada orang makan kat kedai siang Ramadan, walaupun mungkin dia tu perempuan dan dia uzur, tak ada. Ada pula
Orang nak perjuangkan benarkan perempuan makan kat kedai. Dia payah lah, mana kita tahu dia uzur tak uzur. Dia jadi apa? Tuhmah. Jadi benda yang dah berlaku sebelum ni dah bagus. Tak perlu nak wujudkan satu suasana baru. Kat kedai ada orang makan, dengan alasan sangka baik dia mungkin uzur. Tak bagus. Dia satu menimbulkan suasana makan yang tak bagus, dan tuhmah, atau orang akan ambil kesempatan. Dekat rumah pun orang makan, kalau ibu tu uzur, dia tak makan pada anak dia. Faham? Dan anak dia. Baguslah tu. Tak payah nak wujudkan budaya baru pula. Walau zala. Ustaz nak masuk lah. Habis dah. Walau zala. Walau zala qabla an yakula. Sebelum sempat dia buka puasa, hilang uzur. Maksudnya sebelum sempat dia makan, dia dah sampai dah. Tapi malam tadi tak niat nak puasa hari tu. Faham? Maka samalah juga. La yalzamu hal imsak. La yalzumuhum al imsak. Kemudian dia makan pada yaum syak. 30 Syaban tu dia makan. Kemudian barulah dia buat pengumuman sebenarnya hari ni hari puasa. Maka dia lepas itu dia kena stop, tak boleh makan. Wasani yalzamuhu la yalzamuhu li'uzrihi ka musafirin qadima ba'da al-akli. Wa farraqa al-awwalu bi anna al-akla fi as-safar mubah ma'al ilmi bi anna al-yawma min Ramadan bi khilaf al-akli fi yawm ash-shak. Walau bana annahu min Ramadan qabla al-akli. Fahakal, maksudnya hari tu hari syak, tak ada apa-apa istihar. Jadi dia tak niat malam tadi, tapi dia tak makan lagi sampai pukul 10 tak makan. Kemudian pukul 10 barulah diistiharkan sebenarnya hari ni 1 Ramadan. Boleh tak dia makan juga sebab dah memang tak puasa, malam tadi tak niat? Boleh tak? Fahakal mutawalli fi luzumil imsa al-qawlain wa jazama al-Mawardi wa jama'a bil luzum. Dan ini mu'tamad, ialah orang yang mana meninggalkan niat pada waktu malam sengaja ataupun terlupa, maka dia wajib untuk imsak. Baca terima. Imsak ni tak ada cerita pada puasa qada ke puasa nazar ke, tak ada. Dia hanya puasa Ramadan saja. Bukan bermakna orang yang puasa nazar dia boleh buka. Berbuka dia tak haram. Tapi lepas dia berbuka, dia tak wajib imsak. Imsak ni hanya khusus untuk puasa dalam bulan Ramadan. Sebab dia ada apa? Hurmatul waqt. Waktu tu kan waktu orang semua sedang puasa. Berbeza dengan waktu qada, waktu luar Ramadan, waktu nazar dan seterusnya ialah berkaitan dengan fidyah. Kemudian kafarah. Puasa sunat cepat ni habis. Ada soalan? Beria. Seseorang tu dia puasa hari ke-30 dekat negara yang baru puasa 29 hari. Lepas tu esoknya tu negara tu puasa untuk hari yang ke-30. Jadi kalau esoknya tu dia tak puasa, dia kena qada. Maksudnya hari tu dah hari ke-31 lah. Contoh kan.
ada khilaf dalam Tuhfah dia. Dia nak puasa, kalau dia puasa dah jadi 31, mana ada puasa 31 hari. Kalau dia tak puasa, dia perlu meraihkan tempat. Apa tarjah? Sekejap. Ingat dengan tarjahnya. Dia wajib imsak. Tak wajib puasa, tak silap. Tapi dia jangan makan depan orang. Sebab tak ada puasa yang namanya 31 hari. Yang surah yang dibawa sebelum ni hari ke-30 kan. Okay, lain-lain bagi kitab je. Tak apa. Dah Bushra. Apa soalan? Jawab. Soalan boleh jadi hari syak tak? Kalau orang tak cakap dia ruya. Ataupun Apa dia? boleh jadi hari syak tak kalau orang tak cakap dengan dia ruya. Dengan apa dia? Macam pelik bunyi. Sekejap 541. Walau safara min mahallir ru'yah ila mahallin yukhalifuhu fil matla'. Walam yara ahluhul hilala wafaqahum fi as-sawmi akhir asy-syahri fayumsiku ma'ahum wa in kana mu'ayyidan li'annahu sara minhum. Dia pergi daripada tempat yang dah puasa ke tempat yang berbeza matlak. Maksudnya penduduk di situ tak nampak anak bulan. Maka dia perlu muwafaqah dalam berpuasa pada akhir bulan. Wafaqahum fi sawmi akhir syai' fayumsiku ma'ahum. Maka dia kena imsak bersama mereka wa in kana mu'ayyidan. Walaupun dia dah raya, kerana dia jadi bersama dengan mereka. Dia kata apa? Fayumsiku. Dia imsak bersama mereka. Dia bukan puasa, dia imsak. Tapi surah ni dia bagi, contohnya kita bertolak pagi, kita dah raya kat sini, kalau pergi naik flight, contohlah, negara tu masih siang dan tengah puasa. Faham? Kita dah raya dah, memang dah raya dah, depan raya baru bertolak pagi raya tu, contoh. Maka bila sampai di sana, imsak bersama mereka sampailah mereka buka puasa. Faham? Dia ada ibarat yang lebih wadih. Sini tak ada. Apa tadi soalan apa? Lagi?
idza tahaddasa an-nas. Ya kena ada lah untuk dia nak jadi hari syak. Faham? Kalau dia tak jadi hari syak, dia jadi hari 30 Syaban. Faham? Tak faham? Ya, itu kait. Kalau tak, dia jadi hari 30 Syaban. Jadi hari 30 Syaban yang bukan hari syak, boleh tak puasa? Boleh lah. Dengan apa? Syarat-syarat yang boleh. Faham? Lagi dia kait idza tahaddasan nasu, maksudnya orang cakap-cakap. Seolahnya macam malam tadi lah, nampak anak bulan, tapi tak ada apa-apa sandaran pun pada cakap tu. Faham tak? Maka itu dipanggil hari syak. Tapi kalau memang confirm hari tu hari 30 Syaban, tak ada apa, tak ada sebarang unsur-unsur yang nak apa berkemungkinan hari itulah hari apa, hari 1 Ramadan, maka itu bukan dipanggil hari syak. Macam tadilah ibarat walaisa itbaqul ghaimi bisyak. Bukanlah malam tadi awan gelap mendung tutup langit sampai tak nampak enam, sampai maknanya kalau ada anak bulan pun tak nampak, maka pagi siang tu dikira hari syak. Tak dikira, itu dikira hari 30 Syaban. Maka dia punya hukum lain. Faham? Dia punya hukum lain. Maksud puasa pada hari syak tu adalah orang itu dia kata oleh kerana ada orang dah cakap-cakap kata hari ni puasa, dia ambil jalan ihtiyat, dia puasa. Faham? Tak ada puasa. Mana kat sini ya? Apa dia? Dia niat puasa pada malam hari. Dia akhir malam dia jimat dengan kita sampai turun saja. Jadi adakah dia dikenakan qada ataupun Tak dengar. Sekali lagi. orang yang dia niat puasa Malam. Okey, dia niat puasa malam, kemudian dia akhir malam dia jimat dengan kita sehingga turun saja. sehingga terbit fajar, maka Ini adakah dia qada ataupun kena kafarah. oh. Sekejap, mana cari satu masalah. Oh, tak ada sini. Wala saumu yaumish syak. Dalam hadis Nabi SAW, man sama yaumash syak faqad asa Abul Qasim. Jadi dia sebenarnya hari ke-30 tu, kalau orang tu puasa, dia ada dua jenis keharaman. Satu, itu adalah hari ke-30 Syaban. Hari ke-30 Syaban adalah separuh kedua daripada bulan Syaban. Separuh kedua bulan Syaban memang tak boleh puasa. Faham? Kalau dia tak haram sebab syak, dia haram sebab hari ke-30. Tapi kalau hari tu hari syak, dia ada dua jenis benda yang haram kat situ. Faham? Likauni yaumus syak. Wal ma'na fi al-quwa ala shaum Ramadan. Wa yaumus syakki yaumu 30 min Sya'bana
idza tahaddatha an-nas idza tuhadditha idza tahaddatha bi ru'yatihi ithnani fa akthara bihaitsu yatawalladu min dhalika asyakku fi ru'yatihi. Jadi dia kata macam kenapa dipanggil hari syak? Bila ada dua orang ataupun lebih bercakap-cakap mengatakan lihat anak bulan. Bukan dia menjadi saksi, cakap anak bulan. Orang bunyi-bunyi, orang dah bunyi gosip, ada anak bulan kot malam tadi. Anak bulan kot, cakap macam tu. Maka bila bunyi-bunyi itu ada, maka jadi syak lah pada hati orang. Mungkin ada malam tadi, tapi dia hanya tahaddus, tetapi tidak ada syahadah, bawa pengakuan kepada pihak yang berwajib. Jadi untuk dipanggil hari itu hari syak, ada bunyi-bunyi di kalangan orang ramai bahawasanya ada kelihatan anak bulan. Bunyi-bunyi itu yang menyebabkan orang sangsi, barulah dipanggil hari syak. Wa in atbaqal ghaimu wa lam yu'lam man ra'ah. Tapi kalau malam tadi awan mendung gelap dan tak diketahui siapa yang tengok, ataupun yang dia datang saksi pada qadhi, kata dia nampak anak bulan, tetapi mereka itu adalah orang yang mana tak diterima syahadah, maka tidak maksudnya itu pun dikira hari syak. Apa tadi soalan tadi tu? Satu orang dia jima. Maksud dia yang seseorang perlu membayar kafarah kalau dia membatalkan puasanya dengan sebab jima. Faham? Tapi kalau dia tak puasa langsung, dia tak puasa, contohnya dia tak niat waktu malam, jadi pagi tu dia tak puasa. Bila dia tak puasa, kalau dia jima pun benda itu tidak dikira membatalkan puasa dengan sebab jima, maka dia tak perlu kena kafarah. Sebab kaedah dia, puasa yang dibatalkan dengan sebab jima sahaja adalah apa? Puasa yang kena kafarah. Maka dibawalah surah. Dia macam kita baca semalam, pagi tadi, dia jima, kemudian bila terbitnya fajar, makasa, dia tidak naza'a fil hal. Kan? Dia tidak naza'a fil hal. Maka jelas puasa dia apa? Dalam kita kata apa? Puasa dia batal ke? Puasa dia lam yanaqid. Walam yanza' fil hali. Batala saumuhu ke ataupun lam yanaqid saumuhu. Daripada situ tahu jawapan dia. Lam yanaqid saumuhu ataupun batala saumuhu. Dia guna perkataan apa? Batala. Lam yanaqid. Batala tu maksudnya lam yanaqid. Dalam busyra, ala man afsada haqiqatan. Hakikah memang dengan sebab jima' dia batalkan. Maksudnya di pagi tu dia puasa, kemudian dengan sebab jima' batalkan. Itu dipanggil membatalkan puasa dengan sebab jima' segi hakikat. Au hukman ka'an tala'al fajru wa huwa mujami'un fastadama. Maka dia itu dikira membatalkan puasa dengan sebab jima' hukman. Maksudnya apa? Maksudnya kena kafarah. Faham? Kena kafarah. Okey? Betul? Tak dengar. Cakap Alaq. Gula-geletah. Okey. Kenapa? Makruh. Ya.
chewing gum lah. Adakah 50 tu yang paling tinggi boleh stop? Ataupun Haram. haram. Kenapa haram pula? Kata makruh. Yang paling tinggi boleh makruh. Kenapa nak jadikan haram? Apa dia masalah dia? Dia kalau makan chewing gum batal puasa. Faham? Chewing gum tu kan ada gula. Yang dimasukkan gula getah tu yang chewing gum. Kalau chewing gum lah, yang langsung tak ada rasa. Macam makan getah lah, ambil getah gigit. Ambil plastik kunyah. Faham? Kalau chewing gum tak boleh, batal. Itu ada perisa, ada gula. Faham? Anda nak tanya apa? Chewing gum? Chewing gum mana boleh, batal. Dia punya wajah karaha tu, dia kata bila makan benda tu dia akan mengumpulkan ilio. Dan satu lagi, takut bila dia kunyah-kunyah takut tertelan. Sebab kaedah dia, benda yang tak disuruh masukkan dalam mulut dia pergi masukkan, kalau tak sengaja, walaupun tak sengaja tertelan, batal. Faham tak? Itu tak bagi apa? Bagi kunyah benda tu. Apa dia? Dia Isyak harus puasa Isyak. Bagi orang yang adat dia puasa sunat seperti Senin Khamis. Okey. Kalau dia puasa putus, boleh puasa Isyak. Senin Khamis dia puasa putus. Bukan syak. Itu bukan. Anda tanya apa? Syak ke apa? Yang Isyak. Musyak. Musyak satu je. Nak putus apa? Hari syak ada satu je. Sehari je. Yang adat itu puasa Senin Khamis itu putus. Oh, puasa sebelum tu. Dia puasa Isnin Khamis, tapi tidaklah istiqamah setiap minggu dia puasa. Jadi hari syak ke ataupun dia dua, an-nisful akhir, sebulan yang setengah akhir daripada bulan Syaban, boleh puasa apa? Boleh dia puasa puasa sunat yang menjadi kebiasaannya dia puasa. Macam tu kan? Ini soalan dia. Apakah yang dikira sebagai orang itu adatnya puasa Isnin Khamis? Nak kira jadi adat tu macam mana? Faham tak? Nak kira jadi adat. Dia puasa tapi tidaklah setiap minggu. Contohnya, dia puasa tu awal bulan, maksudnya minggu pertama, ataupun on off. Jadi untuk dia ini dikira beradat dengan berpuasa pada Isnin Khamis itu, sehingga kita hukum dia boleh apa? Dia boleh puasa pada nisful akhir tu macam mana? Macam tu kan? Jadi perbahasan dia ni sebenarnya ada khilaf. Cuma nanti kita baca apa hari itu dalam Hasyiah Tarmasi. Ada yang lebih detail kat sana dalam Hasyiah Tarmasi. Di sini ditulis wa tasbutul adatu bimarrah. Hasyiah Tarmasi kalau ada, tak ada kan? Adat ni dia sabit sekali je. Kalau saya tak silap, Hasyiah Tarmasi sebut untuk dikira adat paling kurang minggu terakhir ataupun Isnin terakhir sebelum Isnin 15 Syaban. Isnin terakhir sebelum Isnin 15 Syaban dia puasa. Maka barulah Isnin selepas itu dia boleh puasa. Paling kurang. Tapi kalau dia puasa
Dia puasa Isnin tapi pada apa? Pada minggu yang pertama. Kedua minggu yang maknanya sebelum tu lah. Dia puasa pada bulan Rejab. Tapi bulan Syaban awal bulan tu dia tak ada puasa langsung. Minggu pertama tak puasa, minggu kedua tak puasa, kemudian masuk 15 dia nak puasa lepas tu. Tak boleh. Faham? Tapi dia ada lagi tafsir selain daripada tu. Bagaimana pula orang yang sepanjang tahun dia puasa, cuma 2-3 minggu sebelum tu dia tak puasa kerana malas ke apa ke? Adakah memutuskan adatnya? Tapi untuk sabitkan adat buat pertama kali, cukup minggu terakhir daripada sebelum 15 Syaban tu dia dah ada puasa, maka cukup untuk dia dikira boleh berpuasa pada 15 yang akhir. Apa dia? Hari ni Ustaz kita pasal sunat kita berpuasa ni untuk 1 bulan. Jadi kalau seorang tu dia tak niat malam. Jadi dia tak niat malam dan dia lepas sampai pagi subuh. Maka kalau kita dapat yang sahih, kalau mazhab dalam cara kita sebut memang tak sah lah. Maka bila kita yang sunat tu tak ada dalam mazhab niat sebelum. tak ada. Mazhab Maliki pun ada syarat dia. Bukan mutlak tu. Dia orang yang nak amal niat sebulan ni kena tahu tu. Mazhab Maliki bukan mutlak boleh buat niat sebulan tu. Saya tak ingat tafsir dia, tapi dia ada dia punya tafsir. Dalam kitab Fathul Mu'in sebut disunatkan niat sebulan. Tujuan niat itu dia jadi backup. Sekira-kira kalau kita ada terlupa niat, maka niat itu akan cover. Faham? Maka hari tersebut kita dikira berpuasa berdasarkan mazhab Imam Malik. Tapi ketika orang tu dia niat, dia kena taklid Imam Malik. Faham tak? Barulah jadi puasa yang hari yang dia tertinggal itu dikira dia berpuasa. Faham tak? Tetapi kalau dia tak taklid, dia buat juga, paling kurang hari yang dia terlupa niat tu dikira puasa di sisi Imam Malik, tapi dia tetap diwajibkan qada. Faham? Tapi kalau dia memang taklid betul, tak wajib qada. Paling kurang maksudnya tidaklah hari itu kosong tanpa dia dikira berpuasa menurut mana-mana mazhab. Itu maksud disunatkan untuk dia niat juga. Sama juga Allah kata kalau orang terlupa niat malam tadi dan dia tak niat pun sebulan, disunatkan dia niat juga puasa pada hari itu berdasarkan mazhab Imam Abu Hanifah, supaya paling kurang hari itu dia dikira puasa menurut mazhab lain. Tak jadi kosong gitu je. Tapi tetap dia wajib qada. Dia wajib apa? Dia wajib qada. Sebab disunatkan niat tu berdasarkan mazhab Syafi'i. Kalau kita kata mazhab Hanafi, wajib dia niat. Faham? Jadi kalau dia memang taklid penuh, maka dia niat dan tak perlu qada. Tapi kalau dia niat tu sebagai sunat niat supaya hari tu tak jadi kosong, tak dikira puasa menurut semua mazhab, niat lah paling kurang kan. Tapi puasa itu tetap wajib di qada. Faham? Apa dia? Bangun sahur. Dah tanya kan hari tu? Siapa tanya hari tu? Oh, kelas 6. Tak tahu dah, tanya seorang apa. Adakah bangun sahur dikira niat? Kan? Dalam Iqna' dah sebut dah. Buka Iqna' baca. Iqna' belajar dah kan? Khulasanya tak. Khulasanya tidaklah bangun sahur itu dikira niat. Niat lah niat lah.
tidak lazim orang yang bangun sahur dia mesti automatik ada. Tak lazim. Walaupun kebanyakannya ya, tapi tak lazim. So bila tak lazim, kita tak boleh jadikan ni hukum standard, hukum umum. Sahur adalah perbuatan, niat perbuatan lain. Oh kita kata tak, mana ada orang belum puasa. Tak ada. Ada orang dia bangun sahur, dia memang biasa bangun tengah malam makan. Mungkin kosong langsung tak ada niat. Ada. Jadi poin dia, ada niat ke tak ada niat. Bas. Jadi ibarat dia, carilah dalam kena. Tidaklah bangun sahur itu dikira sebagai niat. Dalam masalah makan juga tadi, dia lah ni boleh dengan ayam. Kalau bagi tahu ini telan ayam tu batal. Sekiranya kita telan batal, mana batal? Tengok ni dalam ni, wa yusannu aidan an yanwiya awwala lailati min Ramadan sawma jami'i Ramadan ala madhhab Malik li'annahu yujzi'u li jami'i syahr wa yuqallidu. Dan masa dia nak, dia taklid Imam Malik. Kalau dia nak supaya kod kata dia terlupa, hari tu dia dikira puasa dan tak perlu ulang. Kalau dia nak jadikan macam tu, dia kena taklid Imam Malik. Kalau niat saja tapi masih tidak bertaklid, maka hukum macam biasa, macam mazhab Syafi'i. Apa soalan tadi? Sebenarnya soalan tu dia simpulkan ayam tak dalam dia. Jadi telan makruh juga. Dia kumpul air liur dia, kemudian dia telan. Adakah makruh? Macam tu soalan dia. Kerana ibarat dalam minhaj, walau jama'a riqahu thumma ibtala'ahu. Macam ibarat dia. Walau walau jama'a riqahu fabtala'ahu lam yuftir fil asah. Jadi muqabil kata batal. Jadi bila muqabil kata batal, maka disunatkan untuk dia tinggalkan. Jadi dia mungkin salah satulah, sama ada khilaful aula ataupun makruh. Sebab ada ulama kata batal. So bila ada ulama kata batal, bila kita buat, maka disunatkan untuk kita tak buat. Faham? Kalau kita buat juga, kita khilaf dengan sunat, sama ada makruh ataupun khilaful aula. Itu tak pasti, makruh ataupun khilaful aula. Apa dia soalan? Seorang yang dia COVID luka yang besar, kemudian keluar darah yang banyak, jika hukum sama macam hijamah. Apa dia? Dia apa? Dia COVID luka yang besar. Dia COVID kopek luka, kemudian dan keluar darah yang banyak. Adakah sama macam hukum makruh hijamah? Oh, hijamah tadi. Keluar darah. Banyak darah keluar. Kopek luka darah keluar banyak mana? Ya Allah.
Kalau banyak dia macam banyak bekam tu makruh. Faham? Luka ni tak adalah banyak sangat, meleleh je. Banyak lebih daripada tu, boleh tahan cawan. Macam bekam. Ya, kalau banyak makruh. Kalau banyak makruh. Zahirnya gitulah. Sebab dia punya elat dia melemahkan badan. Jadi kalau luka, keluar darah luka yang meleleh tu, dia tidaklah sampai apa? Melemahkan badan. Dia makruh tu keluarkan darah daripada badan, keluarkan. Nanti sungai yang air masuk ke sungai tu, adakah sama macam masalah Apa dia? satu orang yang dia mandi sungai, kemudian air termasuk ke sungai tu? Mandi sungai. Mandi sungai. Mandi wajib ke mandi sunat? Dia ada tafsir. Tak, mandi wajib ke, mandi sunat ke, ataupun mandi biasa, mandi tabarrud. Kalau satu orang tu dia mandi wajib, mandi biasa pakai shower, lalu air termasuk, tak batal. Sebab mandi wajib adalah mandi yang dituntut. Ma yatawalladu min ma'zunin, kalau termasuk fahuwa ma'zun. Tapi kalau dia mandi tabarrud, mandi tabarrud, mandi biasa, mandi hilangkan daki, kalau masuk batal puasa. Jadi samalah juga dia mandi sungai, mandi apa saja. Mandi sungai biasa mandi tabarrud lah, seronok-seronok. Kalau masuk batal. Faham? Sebab dia lahir daripada perkara yang tidak disyariatkan. Tapi kalau dia mandi pakai shower, dalam kitab kata dia tak perlu takalluf. Dia tak perlu masa dia nak tuang air kat kepala. Contohnya nak tuang belah kiri, maka dia bengkokkan kepala dia, tuang sini. Nak tuang kanan, dia bengkok kanan, tuang sini. Tak perlu, mandi macam biasa je. Faham? Kalau masuk tak batal. Mandi sunat pun hukum dia sama. Silap. Ya Allah. Bola pun tak masuk ke dalam. Sama juga kumuh-kumuh. Satu orang tu dia kumuh-kumuh. Dia kumuh-kumuh apa saja, nak bagi mulut yang kering tu, bagi mulut dia basah. Itu dia panggil kumuh-kumuh litabarrud. Maka apa? Baca. Jadi kaedah dia, annama sabaqa li jawfihi min ghairi ma'murin bihi yuftiru bihi, au min ma'murin bihi walau manduba, walaupun mandi itu sunat, lam yuftir bihi. Okey. Seterusnya boleh ya? Syarat wajib puasa bulan Ramadan balik. Balik. Jadi kalau orang muda tidak balik pada bulan puasa tengah hari dengan sebab hilang, sedangkan dia tak nak puasa pada malam tersebut, jadi apakah keadaan tersebut? Tak kena ni. Bau baca dalam kitab. Ada tadi kan ibarat dalam kitab. Bukan ada tadi. Siapa yang baligh tengah hari sedangkan dia tak niat malam tadi, dia tak wajib imsak. Tak wajib kan? Wajib ke tak wajib? Tak wajib. Mana ibarat dia macam? Macam? Kalau balagha fihi muftiran. Dia baligh dalam keadaan dia tak puasa. Maksudnya malam tadi tak niat, kemudian aslama. Wala qada. Dia tak wajib qada.
Tapi dia disunatkan imsak tak? Pada yang insaf Dia tak wajib imsak. Lagi. Allah. Kemudian soalan. Bila kita belajar tentang jauf ni, kena tahu dia punya sempadan. Telinga, sini, hidung, punggung dan juga zakar. Kena tahu yang mana dikira batin, yang mana dikira zahir. Contoh telinga, dikorek telinga pakai ni. Ni kira macam mana ni? Batal ke tak? Masuk macam ni. Jadi dia nak tahu batal tak batal, dia kena tahu yang mana dikira dalam telinga, yang mana dikira luar telinga. Sini masuk. Yang mana dikira zahir, yang mana kira batin. Kena tahu dia punya sempadannya. Kemudian dubur. Ada orang kata tak boleh. Macam mana? Orang yang berpuasa ni disunatkan jangan berak waktu siang. Qadhi Husain kata dalam Fathul Muin. Kalau dia berak, nanti dia masa basuh tu takut termasuk. Ada bahasa dia Fathul Muin. Apa dia? Macam apa? Kalau dia rasa-rasa dekat sebagian kan ada rasa-rasa ni tak hilang. Itulah Rasa apa? rasa macam ada rasa makanan tapi tak ada makanan. Ain tak adalah. Ain ada ke tak? Seperti dos gigi, tapi dia rasa gigi. Dia rasa ubat gigi. Dalam bab semayang kita belajar. Kalau dia semayang ada gula. Gula tu ketul kemudian mencair, kemudian ditelan. Batal. Sebab dia dikira makan. Dia punya kaedah dia mudah aja. Kalau ada ain batal, tak ada ain tak batal. Faham? Jadi kadang-kadang beruk gigi, ain dia ada lagi. Ain ubat gigi tu tak kumur habis. Tapi kalau yang ada itu adalah asar sahaja, tak ada ain. Ada benda yang dia punya asar dia bau dia kuat, macam ubat gigi. Jadi sebenarnya ain tak ada, maka tak batal. Faham? Dia punya rasa tu dengan sebab mujawarah saja. Mujawarah tu maksudnya macam ada benda yang kuat, sabun kan, kita letak kat tepi ni, tu minum air ni rasa sabun. Betul tak? Rasa. Tapi tak batal sebab kalau segi hukum air itu tidak dikira mutaghayyir. Sebab dia berubah dengan sebab mujawir, bukan mukhalid. Tak ada ain apa pun masuk. Memang ada benda yang macam tu. So, begitulah hukum dia. Faham tak? Kalau kita tak pasti lagi tak batal. Sebab kita tak hukum batal bisyak. Mungkin ada ain, mungkin tak ada, tak batal. Faham tak? La nubtilu bisyak. Cuma kalau kita, Syekh Haidar selalu pesan sahur. Orang yang sahur pastikan dia sugi dengan baik. Faham tak? Dia sugi dengan baik. Bukan sahur je, dia buka puasa. Bila kita berpuasa sembahyang maghrib, jadi mulut tu ada makanan. Jadi kita tak sugi dengan baik, maka sebenarnya ada makan dia melekat kat lidah. Makan apa, makan kari pap kan, dia kan lembek tu. So sebenarnya dia ada ain, dia ada kat lidah. Jadi kalau dia tak sugi betul,
tak tonyoh lidah dia, sebenarnya yang dia rasa tu memang ada ain. Faham? Jadi sebelum semayang sugi dengan baik supaya mulut dia tu tidak masuk makanan sebenarnya. Bila air liur membawa sekali, batal. Bila Syekh ditanya apakah hukum berus gigi pada siang Ramadan, mutlakkan lah, masuk pagi. Jadi Syekh biasa jawab, dia kata tak boleh. Tak boleh. Tak boleh ni sebenarnya jawab begitu, sebenarnya jawapan yang lebih tepatnya adalah tafsil. Tafsil, kalau dia beruh gigi dan ubat gigi bercampur dengan air liur lalu ada tertelan, maka batal. Kalau tak tertelan, maka tak batal. Itu sebenarnya tafsil. Tapi semasa jawab, Syekh jawab mutlak je. Sebab bila awam yang tanya, bila dia orang tanya berus gigi tu, maksudnya dia beruh gigi macam dia punya beruh gigi biasa, banyak buih. So bila beruh gigi macam tu, dia memang akan masuk melalui air liur. Faham? Jadi cakap tak boleh, tutup, tak boleh buat.